Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya dan juga kesempatan yang diberikan kepada kita pada malam ini. Sama-sama kita telah menunaikan solat pada maghrib berjemaah, dan seterusnya kita dalam satu majlis ringkas, iaitu dalam satu program yang sedang kami adakan sekarang ini, iaitu Mu'allaf Sharing Tours ataupun siri perkongsian mu'allaf, di mana program ini kami adakan setiap tahun di Terengganu dan juga di beberapa negeri secara jelajah kembara dakwah, yang mana program ini bermula pada tahun 2019 di Pulau Pinang, dan alhamdulillah sekarang ni kita adakan program ini di 6 buah negeri, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan juga di Kuala Lumpur. Izinkan saya perkenalkan diri, Muhammad Nur Azli Stanley, pengurusi Pertubuhan Jaringan Mu'allaf Malaysia, yang merupakan penganjur untuk Mu'allaf Sharing Tours ini. Atas kesempatan ini juga saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh ahli jawatankuasa Masjid As-Solihin atas kesudian menerima saya ini sebagai tetamu tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, memberikan sedikit ruang dan peluang kepada kami dalam berkongsi sedikit pengalaman penghijrahan. Begitu juga terima kasih tidak terhingga kepada Jabatan Ahli-Waris Agama Terengganu yang membantu untuk memudahkan urusan kami dalam penganjuran program pada tahun ini. Dan tahun ini di Besut adalah program yang pertama yang kita adakan di Terengganu lah. Dan hari ini dah 28 hari bulan, esok 29, 1 hari bulan kami akan bergerak ke Kuala Terengganu. Program di sana selama 10 hari, melibatkan lebih 20 masjid insya-Allah. Alhamdulillah, ini saya rasa kali kedua saya berada di masjid yang mulia ini. Pernah hadir untuk program forum sebelum ini. Sebenarnya program yang kami aturkan ini adalah berbentuk forum, tapi atas sebab-sebab tertentu program pada tahun ini kita tak dapat nak laksanakan dalam bentuk forum. Dia ada kengkangan sedikit dalam keperluan tauliah dan sebagainya. Alhamdulillah, saya dan sahabat saya Amin Tan telah pun memiliki tauliah, tetapi sahabat-sahabat yang lain di kalangan mu'allaf ini masih belum ada. Jadi permohonan kami untuk mendapatkan kebenaran khas itu tidak berjaya, maka program ini kami terpaksa laksanakan macam inilah, secara kuliah maghrib ataupun secara solo orang kata. Tapi saya juga rasa bersyukur sebab diberi kesempatan ini. Sekurang-kurangnya saya boleh kongsikan sedikit pengalaman saya sendiri dalam penghijrahan. Kalau tidak, biasa saya jadi moderator, mengendalikan majlis. Bolehlah sikit-sikit cerita hak kita kan, tapi hari ini terima platform sepenuhnya. Jadi maknanya alhamdulillah lah, tuan-tuan perempuan pun bertuahlah berpeluang untuk mendengar sedikit sebanyak perkongsian saya sendirilah. Tapi sebelum itu saya nak bagi sedikit pencerahan. Mungkin dah lama juga kita tak adakan program ini, jadi sedikit pencerahan kenapa kami adakan Mu'allaf Sharing Tours ini secara kembara dakwah, dari negeri ke negeri, daerah ke daerah, mengadakan program-program ini di masjid-masjid. Tahun ini insya-Allah saya rasa selepas selesai program di Terengganu, di Besut dan juga di Kota Terengganu, mungkin telah pun cecah 500 siri kembara dakwah yang telah pun kami adakan sejak tahun 2019 lagi. Kita tak kira lah secara detail, tapi secara rambang tu bila saya buat calculation, dah hampir 500 siri perkongsian yang kami adakan, melibatkan puluhan saudara baru yang berkongsi pengalaman kepada masyarakat, terutamanya di kalangan kita beragama Islam. Kenapa kami adakan program ini? Itu menjadi persoalan. Ramai juga yang bertanya untuk apa kami adakan program ini. Yang pertamanya, tuan-tuan dan puan, adalah kami dalam melalui Pertubuhan Jaringan Mu'allaf ni, kita menjalankan satu usaha untuk nak memperkenalkan ataupun nak membawakan kisah-kisah mereka yang memeluk agama Islam ni ke pengetahuan umum, terutamanya kepada masyarakat Islam. Nak menceritakan kepada masyarakat Islam bagaimana kami dulu hidup sebagai seorang bukan Islam.
Saya dulu ni bukan Islam. Jadi hari ni alhamdulillah saya dah masuk Islam lah. Jadi nampak saya ni kira pro kepada Islam lah. Tapi satu ketika dulu saya bukan pro kepada Islam kan. Kita memang tak suka Islam. Cuma nak bagi sedikit gambaran macam mana hidup kami dulu, dengan amalan kami, dengan kepercayaan agama dan sebagainya, dan apa yang menyebabkan kami boleh tertarik dan ingin memeluk agama Islam. Jadi melalui kisah ini tuan-tuan akan didedahkan lah bagaimana kehidupan sebenarnya seorang bukan Islam. Dan seperti mana kita lihat orang bukan Islam di luar sana hari ini, seperti mana mereka hari ini, seperti itulah saya dulu ni satu ketika dulu. Tuan-tuan jangan main cerita kat saya lah pasal Islam apa semua. Memang kita tolak mentah-mentah. Kita tak mau dengar sebab kita dah ada kepercayaan kita, kita dah ada keyakinan kita. Dan kita nak bagi gambaran bagaimana kehidupan atau pemikiran seorang yang bukan Islam. Dan yang keduanya adalah bagaimana hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu berperanan. Kita semua tahu hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kita nak tahu waktu bila hidayah Allah Subhanahu Wa Taala mula mendekati manusia. Adakah pada waktu-waktu tertentu ataupun sebenarnya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa berada di merata-rata tempat untuk manusia menilai ataupun merasa ataupun dia ada satu perasaan ke arah ingin tahu sesuatu bagi mendekatkan dia dengan kebenaran. Jadi melalui kisah ini tuan-tuan akan tahu apa punca-punca hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan seseorang itu boleh menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya tuan-tuan dan puan-puan, saya ni hadir bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan ni bukan datang untuk nak mengajar, tapi kita datang nak mengajak. Kita nak datang ni nak mengajak lebih ramai lagi umat Islam kita ni dia cakna dakwah kepada non-muslim di mana saja kita berada. Walaupun mungkin persekitaran kita di sini tak ramai sangat orang bukan Islam, tapi kita nak kembangkan tu macam mana? Mungkin di tempat kerja kita, mungkin kenalan kita, mungkin ada kawan-kawan kita, mungkin ada di tempat-tempat anak-anak kita yang belajar di IPT dan sebagainya. Mereka ada hubungan mengenali non-muslim dan sebagainya. Bagaimana kita nak mengangkat ataupun mendekatkan mereka ini dengan agama Islam? Sekurang-kurangnya memberikan kefahaman kepada mereka tentang agama Islam agar mereka tidak mendapat maklumat-maklumat yang salah tentang agama Islam. Jadi inilah tiga tujuan membawakan kisah-kisah bagaimana hidup sebagai seorang muslim bukan Islam, dan bagaimana hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu berperanan, dan akhirnya nak mengajak lebih ramai lagi umat Islam kita ni untuk cakna dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Itulah tiga tujuan kami mengadakan program ini secara kembaran dakwah. Berulang-ulang kami adakan dan kita bawakan kisah-kisah mereka-mereka yang berbeza-beza lah. Kita tak bawa kisah yang sama, sebab yang memeluk agama Islam ni dia jalan cerita dia semuanya berbeza-beza. Kita tak boleh nak kata siapa punya cerita yang paling best. Mungkin bagi kita dengar satu dua orang cerita dia menarik, tapi bagi orang lain walaupun cerita dia tak menarik, tapi cabaran ujian yang dia lalui itu bagi dia adalah sesuatu yang sangat berat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini insya-Allah saya akan kongsikan sedikit tentang saya sendiri, bagaimana penghijrahan saya sendiri berlaku, apa yang menyebabkan saya tertarik dengan Islam, dan bagaimana saya boleh memeluk agama Islam dan seterusnya. Saya mungkin ada yang dah tahu cerita saya sikit lah. Saya rasa mungkin tak semua, tapi ada yang dah tahu cerita saya sikit. Saya ni dilahirkan di Sabah, di negeri Sabah. IC saya 12. Cuma saya tak membesar di Sabah. Saya lahir, umur saya 1 tahun, 2 tahun, dah kembali ke Pulau Pinang. Sebab keluarga ni semuanya orang Pulau Pinang. Mak ayah saya semua orang Pulau Pinang, abang-abang saya semua lahir di Pulau Pinang, pakcik, makcik, mak menakan saya, pak menakan, semuanya orang Pulau Pinang. Saya seorang, saya terlahir di Sabah sebab ayah masa tu dia ada urusan kerja, tugasan di Sabah untuk beberapa tahun, maka saya pun terlahir di Sabah dan akhirnya pulang ke Pulau Pinang dan membesar di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang kami menetap di banyak tempat lah, di banyak kampung, sebab dulu ni miskin, susah, dan banyak perkampungan yang kami tinggal ni adalah di kalangan kampung yang majoritinya di kalangan orang Islam, orang Melayu lah kita kata. Dan saya nak cerita hanya satu bahagian sebab umur kita 2-3 tahun sampai 4 tahun, mungkin banyak perkara yang saya tak ingat. Yang saya ingat adalah apa yang berlaku usia saya lebih kurang 4-5 tahun. Kami menetap di satu kampung yang dia tak ada nama kampung, cuma dia nama jalan, Gemas Road.
Gemas Road ni dia berdekatan dengan sekolah Abdullah Munshi, antara sekolah tersohor di Pulau Pinang serta masa dululah. Saya ni pintu sebelah belakang. Pintu depan ada sekolah ni, dia ada pintu depan dengan pintu belakang. Pintu depan ni Jalan P. Ramlee, pintu belakang tu Jalan Gemas Road. Jadi saya ni rumah berdekatan dengan pintu belakang. Dan di situlah saya membesar, dan kita ingatlah banyak perkara yang berlaku sepanjang kita berada di sana. Saya berada di situ, menetap di kampung tersebut pada berusia 5 tahun sehinggalah 8 tahun. Maknanya lebih kurang 13 tahun. Umur 5 tahun sampai 13 tahun, lebih kurang 8 tahun menetap di tempat tersebut. Dan persekitarannya majoritinya orang Islam, orang Melayu. Kiri kanan semua di kalangan orang Islam. Ada jiran India seorang sebelah belakang rumah yang juga sangat baik. Mungkin disebabkan persekitaran masyarakat Islam di situ ramai, jadi kehidupan kami alhamdulillah tidak ada apa-apa masalah. Amalan agama saya dulu ni beragama Kristian, dan saya berkawan dengan semua dan tidak pernah ada masalah berkenaan dengan agama ke, perkauman ke, ataupun walaupun kita ni kita kata minoriti lah. Saya rasa dalam kampung tu India ni ada 2 atau 3 keluarga. Paling tinggi pun mungkin 3 keluarga. Di kalangan Cina mungkin ada dalam 2-3 keluarga. Hal lain semuanya keluarga di kalangan orang Islam. Dan di situlah membesar. Dan saya dulu ni, keluarga kami akan ke gereja setiap hari Ahad, dan kita akan berjalan kaki. Macam saya kata tadi, susah miskin, tak ada kenderaan. Ada pun ada basikal. Basikal boleh naik 2 orang saja. Kami 5 orang tak boleh naik basikal. Basikal pun ada 1 saja. Jadi berjalan kaki, dia lebih kurang dalam 2 km lah kami berjalan kaki ke gereja dan sebagainya. Dan antara perkara pertama yang berlaku dalam hidup saya ni, bila kita kata berkaitan persoalan tentang agama, untuk maklumat tuan-tuan dan puan, di kalangan kami yang memeluk agama Islam ini, apabila kami berjumpa, kami berbincang, kami bertanya hal dan sebagainya, dia memang akan adalah persoalan bagaimana seseorang itu dia mula berminat dengan Islam. Maka kita akan tanyalah kisah-kisah dia. Dan daripada kisah-kisah tersebut, saya boleh rumuskan hampir semua di kalangan kami ini, dia ada 3 perkara yang menjadi tonggak persoalan dalam hidup, iaitu perkara berkaitan dengan agama, perkara berkaitan dengan ketuhanan, dan juga perkara yang berkaitan dengan kehidupan. Dia akan jadi satu persoalan. Kenapa hidup ni kena mati? Kenapa Tuhan hidupkan kita, lepas tu matikan kita? Dia persoalan. Lebih baik tak? Kalau nak mati, lebih baik tak payah hidup. Ni bagi kita hidup seronok daripada kecil membesar, kita pun ada rumah, ada kereta, ada harta dan sebagainya. Tiba-tiba kita kena mati dan tinggalkan semua. Ini pernah ada persoalan, bukan pada saya tapi pada kawan-kawan. Begitu juga dengan persoalan tentang ketuhanan. Bila kita kata Tuhan ni, kita kalau ambil konteks negara Malaysia ni, kita ada beberapa agama ataupun kepercayaan. Yang mana kepercayaan ini semuanya ada Tuhan yang mereka sembah. Ada satu entiti yang mereka menjadikan sebagai tempat merujuk ataupun meminta dan sebagainya. Dan kalau kita tengok, tak ada satu agama pun yang kata agama dia tak betul. Semua agama mengaku agama betul. Persoalan yang mana paling betul? Itu nak tanya tu kan? Semua mengaku agama dia betul. Begitu juga kalau kita kata, bila kita berbicara tentang ketuhanan, semua agama akan kata Tuhan dia tu betul. Tuhan dia lah yang sebenar-benarnya. Persoalan, Tuhan mana paling benar? Jadi ini sebenarnya sering dia adalah perkara-perkara yang berlaku, dan inilah antara perkara juga yang mula-mula sekali berlaku pada diri saya. Lebih kurang umur saya 8 tahun. Lebih kurang lah umur saya 8 tahun. Macam saya kata tadi, kami akan berjalan ke gereja agak dalam 2 km. Dan saya tak pasti tuan-tuan tahu ataupun tak, tapi saya bagi tahu sikitlah geographical punya tempat-tempat tu. Iaitu saya ni daripada Gemas Road berjalan kaki ni, kami akan melintasi Datuk Keramat. Datuk Keramat ni dekat dengan Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Kalau sekarang ni dia panggil Rock Walk. Rock Walk ni Pasar Karat lah, tempat himpunan jugalah tempat tu. Jadi kami akan melintasi, akan berjalan terus melintasi nak sampai ke gereja.
lebih kurang 2 kilometer. Dan sebelum kami nak sampai tu, bila kami melalui tempat ni, dia ada satu kuil Hindu, kuil orang India, kuil kepercayaan Hindu lah. Dan setiap kali mak dengan ayah saya ni, bila mak dengan ayah saya ni jalan di depan, kami 3 beradik, saya anak bongsu, abang saya 2 orang. Bila kami berjalan sampai saja dekat kuil tu, sebelah kiri kuil tu, mak dengan ayah saya ni dia akan kalih badan menyembah ke arah kuil. Dan itu adalah satu perkara yang rutin, lazim yang dilakukan oleh mak ayah. Setiap kali mereka buat macam tu. Dan kami anak-anak semua ikut. Dan bila anak-anak semua ikut ni, kita tak ada lah apa-apa persoalan. Dia tak ada persoalan ketika tu. Cuma nak jadi cerita, satu hari tu saya tiba-tiba saya terfikir benda tu. Saya ada kat rumah masa tu. Saya ingat lagi saya ada kat rumah, tiba-tiba saya teringat benda tu dan saya pun pergi tanya mak saya. Mak, kita ni agama Kristian. Dulu ni lah kan, kita ni agama Kristian. Tapi kenapa mak dengan bapa akan menyembah ke arah kuil? Persoalan. Kan? Agama kita follow agama Kristian. Tapi mak ayah ni kenapa dia nak menyembah ke arah kuil? Jadi mak saya pun bagi satu analogi. Mak saya kata agama ni semua sama. Dan dia ibaratkan pada saya, agama ni umpama sungai. Sungai ni ada banyak cabang. Ada macam-macam nama sungai, laluan sungai dan sebagainya. Semua sungai menuju ke mana? Semua sungai menuju ke laut. Kan? Jadi agama ni bermacam-macam. Tapi semua agama percaya Tuhan yang satu dengan cara yang berbeza-beza. Itu analogi mak saya dulu. Dan saya pun okey lah. Terima je lah. Umur kita 8 tahun kan. Kita, okey. Logik benda tu. Dan kita berjalan. Hidup berterusan. Dan satu perkara yang berlaku seterusnya adalah umur saya lebih kurang 8 tahun juga. Saya ingat saya ni. Kami keluarga dijemput ke gereja. Gereja ni dia buat satu majlis. Saya rasa hari Easter. Orang Kristian ni dia ada 2 perayaan besar. Macam kita ni hari Aidilfitri dan juga Aidiladha. Orang Kristian dia percaya dia meraihkan Christmas, hari kelahiran Jesus bagi dia, dan juga Easter. Easter ni hari Jesus dibangkitkan daripada lepas mati disalib, hari ketiga dihidupkan dan diangkat ke langit. Kepercayaan pada orang Kristian. Sebab tu dia ada dua hari yang dia akan sambut. Satu dia akan sambut Good Friday. Kalau tuan-tuan perasan lah. Okay, dia akan sambut Good Friday. Kenapa Good Friday? Sebab Good Friday itu sebenarnya hari Jesus disalib dan mati disalib. Kenapa good? Sebab hari itu adalah hari pengampunan dosa. Apabila Jesus mati disalib, maka dosa umat manusia semua diampunkan. Jadi bagi dia it's a good day, hari yang baik. Walaupun Tuhan yang dipercaya itu mati disalib, tapi hari yang baik. Dan yang dikatakan Tuhan itu hidup semula selepas hari ketiga, maka dia meraihkan Easter, hari yang ketiga. Dan kami ni dijemput oleh gereja untuk majlis lah daripada pagi sampai ke malam. Dan di sebelah waktu malam tu dia buat satu tayangan filem di gereja, filem layar besar lah, big screen. Kalau tak silap saya, tayangan filem tu tajuk filem tersebut adalah Jesus of Nazareth. Kalau kita masuk dalam YouTube, kita boleh tengok ada filem Jesus of Nazareth, yang mana panjang filem tu. Cuma saya tak tahu lah, dia ada banyak versi. Sama ada versi yang saya tengok tu sama ataupun tidak, saya tak pasti. Tapi tajuk lebih kurang sama. Dan dalam filem tu, saya umur 8 tahun masa tu, kami ke gereja, duduk dengan family apa semua. Gereja bukan macam masjid atau surau, tuan-tuan boleh duduk mana-mana, tempat lapang. Gereja ni dia ada kursi panjang, dan kami keluarga ni akan duduk di kursi lah. Dan sambil saya buat kerja saya, berhayal sambil tengok filem tersebut. Cuma nak cerita tentang satu scene, satu adegan yang dilakonkan itu, iaitu orang yang melakonkan sebagai Jesus itu, dia keluar daripada perkemahan, berjalan kaki seolah-olah menaiki bukit. Suasana seperti suasana waktu subuh, menggambarkan seolah-olah nak menunaikan sembahyang, tapi tak tunjuk cara sembahyang. Yang ditunjuk adalah selepas sembahyang apa yang Jesus buat. Jesus buat apa? Jesus berdoa. Macam mana kita berdoa? Jesus berdoa. Nak tengok macam mana Jesus berdoa, boleh masuk Google, ada gambar-gambar yang menunjukkan Jesus berdoa. Jadi saya tengok gambar tu, Jesus sedang berdoa. Umur saya 8 tahun. Bila saya nampak gambar Jesus sedang berdoa, tiba-tiba dia datang satu persoalan dalam hati ni. Kita tak minta pun benda untuk jadi persoalan, benda tu datang sendiri. Kita nampak tiba-tiba datang persoalan,
aku berdoa kepada engkau sebagai Tuhan, sekarang engkau sedang berdoa kepada siapa? Orang Kristian, dalam dia punya doa, dia kena sebut nama Jesus. Tak sebut nama Jesus, tak sah doa dia. Dia dalam Jesus ni, walaupun dia sebut Lord ke God ke apa saja, tapi dia kena sebut juga nama Jesus. Jadi maknanya doa orang Kristian ini mesti kena sebut nama Jesus, minta kepada Jesus dan sebagainya. Dan sekarang ni kita minta kepada Jesus. Dulu saya ni minta kepada Jesus, tapi sekarang Jesus dah minta kepada siapa? Sebab Jesus juga sedang berdoa. Jadi ini timbulkan satu persoalan. Dan ketika itu saya rasa adanya satu kuasa yang lebih besar daripada Jesus itu sendiri. Cumanya kita tak tahu kuasa apa. Umur kita 8 tahun. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan, membesar seterusnya sehinggalah dewasa. Satu perkara lagi yang berlaku ketika umur saya lebih kurang 11 tahun, di mana kita secara umum tuan-tuan dan puan-puan pernah kita dengar orang yang tak suka dengan azan, orang bukan Islam lah kan, kecoh lah pasal azan ni kadang-kadang ni. Tambah pula negeri Pulau Pinang, saya ni kalau pergi mana pun nak tanya saya, Pulau Pinang tak boleh azan? Tak ada lah sampai tak boleh azan, tapi memang ada individu tertentu, tapi tak ada lah kaitan dengan kerajaan ke apa dah, tapi dia individu tertentu yang mana dengan sengaja ataupun dia ada alasan-alasan dia sendiri, dia pemikiran dia macam ni. Satu tempat, kita kata satu pangsapuri lah, apartmen, yang mana 95% ataupun 90% ni orang bukan Islam. Ada cuma 10% je orang Islam. 10% tu pun tak turun habis pergi surau. Contohlah, dan nak panggil 10% tu, kita ambil azan ni sampai 100% kena dengar. Itu dia punya pertikaian. Nak panggil 10 orang, tapi hang kacau sampai 90 orang. Itu dia punya pertikaian dia lah. Tapi kita menjawab benda tu sebagai syiar Islam dan sebagainya, kita letak tepi. Tapi cuma saya nak bagi gambaran, orang bukan Islam ni memang kebanyakannya, majoritinya tak suka dengan azan. Dan saya sendiri pun salah seorang yang tak suka dengan azan satu masa dulu. Kenapa kita tak suka? Sebab kita rasa azan ni dia banyak mengganggu. Macam zaman saya ni dulu ni, kita nak main bola ke apakah, tiba-tiba azan kita tengah duk momentum, contohlah nak skor gol ke apa kan, tiba-tiba azan, kawan-kawan semua berhenti, azan semua berhenti. Kita jadi leceh dia azan ni kan. Biasalah kita rasa macam tu. Untuk orang Islam tak, kita rasa macam tu. Kita sedap dia tengok TV, kita tengok kartun macam budak-budak lo kan, tengok kartun, tiba-tiba azan ni, laluan azan. Kita rasa mak pun akan menjerit daripada dapur, tutup TV. So kita pun tutup. Kita rasa apa ni? Dia kata macam semua tempat nak azan, radio azan, TV azan, masjid azan. Dia betul syiar Islam untuk orang Islam, tapi bagi orang bukan Islam ni dia seolah-olah macam melebih-lebih. Jadi akhirnya dia ada persepsi yang tak baik, sebab dia pun tak faham juga pasal azan tu, kenapa azan kena dilaungkan, untuk apa maksud azan, dia pun tak faham benda tu. Dan saya sendiri pun salah seorang yang tak berminat dengan azan. Perkataan Allah ni semua kita tak minat, bukanlah sesuatu yang kita suka duduk dalam jiwa kita kata. Apa yang berlaku, usia saya lebih kurang 11 tahun, duduk di kampung tu, kira kalau umur 5 tahun sampai 11 tahun, 6 tahun lah kita kira, 6 tahun. Azan ni beratus kali lah, kalau sehari 5 kali kita dengar, pasal masjid tak wajah. Ini berkaitan dengan takbir raya. Takbir raya maknanya kalau kita ambil hari raya haji, maknanya 12 kali lah, daripada umur 5 tahun sampailah umur 11 tahun, maknanya 12 kali laungan azan, 12 kali laungan takbir hari raya. Kita dah dengar dah 11 kali takbir raya, tak ada apa pun. Cuma yang ke-12, pada waktu tu, pada hari tu, kita pun tak tahu siapa yang melakukan takbir hari raya. Bila dengar saja, tiba-tiba saya jadi sayu. Bayangkan satu jiwa yang kita tak anggap langsung kewujudan Tuhan ke apa ke, semua tak ada, tapi benda tu menusuk ke dalam jiwa. Air mata ni bukan menitis tapi mengalir, sampai saya tak boleh nak tahan air mata. Dan saya tanya kat diri saya ni, apa ni, kenapa dengan kamu ni? Menangis tak berhenti.
azan mungkin 2-3 minit, takbir raya tuan-tuan tahulah berapa panjang. Dan terpaksa kontrol benda tu, sambil dengar, sambil kontrol. Dan saya tak tahu kenapa saya jadi macam tu. Dan ini antara perkara yang berlaku, yang mana perkara-perkara ini bagi saya adalah antara hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana saya tak tahu waktu tu saya tak tahu. Maka meneruskan kehidupan. Dan apabila meningkat remaja, umur saya 15-16 tahun, saya mula aktif dengan gerak kerja di gereja. Gereja ni dia ada satu biro untuk para remaja. Jadi kami ni para remaja ni aktif dengan program-program kami. Kami ada pelbagai aktiviti lah, bukan sekat sukan ke melawat ke apa semua, tapi kami juga ada usrah. Kami diajar berkenaan dengan Bible, kami ada Bible study dan sebagainya, dan diajar bagaimana kita nak berkomunikasi, diajar bagaimana sifat Jesus Christ, penyayang dan sebagainya. Orang Kristian selalu dia mengangkat Jesus Christ ni sebagai seorang yang penuh dengan kasih sayang, pengampun dosa dan sebagainya. Jadi dia ajar kami dan mengajar kami untuk bagaimana nak menghormati orang lain dan sebagainya. Dan saya mula aktif umur saya 15 tahun. Umur 16 tahun saya mula masuk sekolah asrama penuh di sebelah selatan Pulau Pinang, sebelah Tanah Besar, sebelah selatan, masuk sekolah asrama penuh. Dan di sini sebenarnya berlaku pertembungan. Pertembungan apa? Kawan-kawan yang datang sekolah situ, dia orang ni seolah-olah tak pernah tengok orang macam saya ni. Mereka anggap saya ni macam alien. Maka pelbagai kata-kata yang tak sedap lah dilontarkan. Panggilan Hindu Paria, panggilan Kapiak, hari-hari dipanggil pada saya ni, sampai letih saya dengar, sampai tak larat dengar dah. Dia jadi satu penghinaan bagi saya. Di waktu tuan-tuan dan puan saya membesar di kampung yang saya kata tu, persekitaran kampung tu, saya amat merasa bahagia. Saya suka dengan persekitaran kampung tu. Saya suka dengan kejiranan tu. Saya suka tengok adab-adab orang Melayu. Tuan-tuan mungkin tak perasan sebab tuan-tuan dah selalu buat sesuatu perkara. Tapi macam kami ni, mai daripada satu bangsa yang berbeza, agama yang berbeza, kami tidak diajar nilai-nilai tersebut. Antara benda yang paling simple saya boleh bagi tahu, seorang anak mencium tangan mak dengan ayah. Mana ada budaya dalam agama lain ataupun dalam bangsa lain? Tak ada. Sebab tu kami ni tuan-tuan dan puan-puan, bila kami masuk Islam, antara perkara yang ustaz akan ajak kami, balik nanti cium tangan mak, peluk mak. Kita balik kita pergi cium tangan mak kata hang ni mesti apa? Dia jadi pelik. Sebab dia tak pernah ajar benda tu. Tiba-tiba kita buat. Hang ni dah bangun terbiat ke apa? Tiba-tiba hang ataupun hang ni main bodek aku ke apa, hang dah masuk Islam main bodek aku. Dia jadi macam tu. Sebab itu budaya yang diamalkan di kalangan masyarakat Islam, di kalangan orang Melayu, tapi tak ada pada kami. Dan benda tu unik bagi kami. Dan saya tengok benda tu dulu, saya nak main bola dengan kawan-kawan, dia nak keluar rumah, dia cium tangan mak dia ke, ayah dia ke, abang dia, kakak dia sebelum dia nak keluar. Saya tengok daripada tu, saya kata lain macam orang Melayu ni, Islam ni, dia unik sikit. Saya keluar rumah tak bagi tahu kat mak ayah pun, cari dia orang, mana anak aku ni pergi. Ini antara perkara. Sama juga macam orang Islam ni, kita jumpa sama kita ni, kita bagi salam, Assalamualaikum. Mana ada agama lain ataupun bangsa lain yang ada satu, orang kata apa, ucapan sesama mereka, ucapan yang unik tertentu? Tak ada. Good morning, Waalaikum, biasa. Dia tak ada satu benda yang Assalamualaikum tu dah. Apa maksud? Salam sejahtera kepada kamu. Kan? Jadi benda ni satu perkara yang bila kita tengok, kita rasa macam seronok. Begitu jugalah apabila berlaku perayaan, bila datang perayaan. Rumah saya ni jiran, pagar kecil rumah. Sebelah rumah saya jiran, kiri dengan kanan. Bila main hari raya, saya tengok adik-beradik semua main rumah dia, bersalaman, bermaafan, kan, peluk, cium apa semua. Kita tengok, syok ni. Rumah saya pun ada juga, kita pun sambut kat Christmas kan.
Ada jugalah, tapi tak ada lah sampai nak bersalaman, salaman shake hand macam tu lah. Oh, Merry Christmas, macam tu lah. Tak ada sampai bersalaman, mohon kemaafan apa semua tak ada. Maaf-maaf semua tak ada. Shake hand, Merry Christmas. Okey, saya setuju. Saya pun keluarga pun bahagia, makan minum, merayakan perayaan dan sebagainya. Cuma yang tak berkenan tu, dia ada satu sesi selepas tu. Seronok-seronok apa semua, waktu malam dia ada satu sesi orang tua-tua. Bapa saya, pak melakang saya apa semua, sesi orang tua-tua. Sesi apa? Sesi botol. Kan, masing-masing pukulan botol masing-masing. Kan, hang tuang sikit, aku tuang sikit. Okeylah, tak apalah, tu budaya, nak follow tak apa, kita tengok daripada jauh lah. Cuma yang tak syoknya, dalam daripada buat benda tu, masing-masing dah mula mabuk. Lepas tu aku katakan hang kata agak aku. Lepas tu ada benda yang spark. Jadi tak puas hati. Last sekali, kerusi terbang, meja terbang, botol terbang. Ini boleh kata hampir setiap tahun berlaku. Tuan-tuan, kita tengok perayaan orang Islam, kita rasa seronok. Tak ada berlaku apa-apa gaduh ke apa. Tak ada. Kalau ada pun mungkin senyap-senyap lah, kan. Tapi kami ni dah lain. Sebab tu saya satu ketika dulu pernah buat keputusan. Ini betul-betul saya pernah buat keputusan. Bila saya tengok keadaan ni, saya berdiri satu tempat tu kat rumah saya berkata, aku ni kalau satu hari kalau nak kahwin, aku tak mau kahwin dengan India. Tapi lepas kata aku tak mau kahwin dengan India, saya terfikir saya kata, kalau tak mau kahwin dengan India, aku nak kahwin dengan siapa? Cina mau gagak aku. Kan? Cina langsung mesti confirm tak mau gagak aku. Hak Melayu ni mau tak? Melayu pun belum tentu lagi mau kat aku. Kita jadi resah dah. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab kita tak mau bawa budaya tu. Sebab tu saya anak 4 orang, tuan-tuan dan puan. Anak saya 4 orang, 2 sulung lelaki, 1 2 lelaki, 3 4 perempuan. 4 orang anak saya ni saya tak ajak pasal Tamil. Saya tak ajak pasal Tamil. 4 orang. Walaupun ramai orang kata kat saya, rugilah tak ajak ilmu satu bahasa tambahan untuk mereka dia tahu. Saya kata betul, saya tak nafikan benda tu. Memang rugi. Tapi saya rasa untung dia lagi banyak. Untung dia apa dia? Untung saya dapat asingkan mereka daripada kelompok tersebut. Saya bukan nak ambil rakaman apa semua, saya tak kisah. Bukan kata kita nak menghina, tak. Tapi jiwa kita tak duduk dalam situasi itu. Saya tak mahu keluarga saya berada dalam situasi macam tu. Kecoh sikit lah. Kan? Dia ni sikit, dia hewok sikit. Jadi kita nak relax, tenang. Saya nak kehidupan yang tenang. Kita tak katalah kata Islam kena lebih baik daripada dia. Tak. Kita kata itu pilihan dia, ini pilihan kita. Jadi tuan-tuan dan puan, di waktu saya suka situasi sedemikian, berlaku pertembungan di sekolah menengah, dan saya mula tak suka dengan agama Islam ataupun orang Islam itu sendiri. Dan perkara yang buruk yang berlaku adalah apabila kawan-kawan ni selain daripada mengejek saya, mereka juga banyak mengganggu saya. Waktu prep sekolah, duduk di bilik study dan sebagainya, azan berkumandang, sebelum keluar pergi semayang, tarik meja saya, bagi jatuh buku saya dan sebagainya. Sampai saya kata kat diri saya, apa dia, hampa ni sebelum pergi semayang, sebelum menghadap Tuhan, hampa menghadap setan dulu. Kan? Buat apa yang setan suruh, lepas tu baru buat apa yang Tuhan suruh. Kita marah. Lepas tu dia bukannya masuk surau pergi semayang. Ada kawan-kawan saya ni, warden tunggu di dalam, dia lari belakang tembok, sembunyi belakang tembok, tak semayang. Ada pula di kalangan mereka yang sembunyi, seorang sembunyi kat pokok, seorang lagi sembunyi kat tembok. Masing-masing pula duk panggil masing-masing, duk lambai kat masing-masing. Kita duduk bilik study, kita duk perhati tengok. Saya kata teruk betul ya dia ni, teruk sungguh. Saya kata apa, kalau Tuhan hampa pun hampa boleh main macam tu, tambahlah aku ni. Kalau Tuhan hampa pun hampa boleh perkena. Tuhan suruh main semayang pun hampa boleh perkena. Dia hampa pusing, hampa boleh pergi kot lain, hampa boleh seronok kat atas. Tambahlah orang macam aku ni, lagi teruklah kita kena. Tuhan pun dia boleh main, takkan kita dah boleh main. Jadi itulah persepsi saya sebenarnya pada ketika itu. Di waktu di sini saya sedang belajar tentang agama Kristian, tentang kebaikan yang diajar dan sebagainya, dan sini pula saya sedang melihat benda-benda ni. Akhirnya apa berlaku? Berlaku pertembungan.
Tapi tuan-tuan dan puan, saya nak pendekkan cerita sikit. Apa yang berlaku adalah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan dengan datangnya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni pada saya, walaupun saya tak sedar, dengan saya sendiri berkehendak kehidupan yang lebih tenang, lebih aman dan sebagainya. Dan saya mengaku bahawa saya lebih selesa berkawan dengan kawan-kawan Melayu lebih daripada kawan-kawan di kalangan kaum saya sendiri. Bukan sebab saya tak suka dengan mereka, sebab mungkin saya dah serasi berkawan di kampung dan sebagainya. Walaupun saya ada ramai kawan-kawan di gereja, tapi saya selesa berkawan dengan kawan-kawan Melayu. Akhirnya diperkenalkan ataupun dipertemukan saya dengan seorang gadis Melayu, yang mana saya kenal budak tu di tempat kerja, dan kami mula berkawan. Kami berkawan keseluruhannya 5 tahun sebelum buat keputusan untuk nak menikah. Tapi sebelum itu berlaku beberapa perkara, iaitu adalah apabila kami mula berkawan 1 tahun 2 tahun, maka timbullah, ialah kita berkawan kan, berkawan, keserasian ada, kepercayaan ada, kita rasa sesuai dan sebagainya. Maka timbullah soalan, next apa dia? Kita berkawan dah, kenal dah, tahu dah. So next macam mana? Saya pun tanyalah kat dia, next apa dia? Dah lah tak mau menikah ke? Saya kata okey, menikah nak kena buat apa? Dia kata kena masuk Islam lah. Saya tarik handbrake. Saya kata tak boleh. Saya kata nak menikah boleh, tapi nak masuk Islam tak boleh. Kita pun tak tahu macam tu kan. Jadi di waktu yang sama pula, waktu tu dalam setahun lebih macam tu saya berkawan, abang saya pula masuk Islam. Abang saya hak tengah, hak nombor 2, tahun 1990 dia masuk Islam. Dan bila dia masuk Islam, saya jadi lagi marah kan. Kita duk pergi gereja, duk penaik nama keluarga dan sebagainya, tiba-tiba dia masuk Islam. Tapi tak apalah, dia tu korang pergi, orang tak kenal dengan dia, tapi terjejahlah nama mak ayah. Orang akan tanya, saya ada orang main tanya di kalangan orang ni lah, ahli gereja lah, dia bertanya mak saya depan saya, awak anak hang masuk Islam. Kita rasa kesian lah mak ayah kita nak kena menjawab benda tu. Lepas tu kita pun sedar juga, kita ada kawan dengan budak Melayu, dia nak buat macam mana. Lepas tu saya pun marah. Lepas tu saya memang bernekat, saya tak akan masuk Islam. Akhirnya kami berkawan lah selama 5 tahun, beberapa kali hampir putus. Masuk tahun ke-5 macam tu, saya mungkinlah kita dewasa kan, kita semakin dewasa, akal pemikiran makin berubah. Dan saya pun mula fikir, kata dia ni dah setia dengan saya sejak umur dia 21 tahun, dia setia dengan saya sampai umur 26. Saya rasa tak patut jugalah kalau saya tak mau, awal-awal tolak dia senang. Tapi bila kita berkawan, kita selasi dengan dia pun dah membazir masa, kita katakan 5 tahun dengan saya. Maka saya pun panggil dia, saya kata tak apalah, marilah kita bincang macam mana ni perkahwinan. Jadi dia pun kata saya kena masuk Islam. Saya kata okey, tak apalah, saya korban bila saya masuk Islam. Tapi saya bagi syarat, saya masuk Islam tapi saya tak akan beramal dengan Islam. Saya kata dekat dia, jangan suruh saya pergi masjid ke apa ke, semua tak mau. Saya masuk Islam hanya semata-mata untuk berkahwin sahaja. Dan seperti mana saya korbankan diri saya untuk nak masuk Islam, berkahwin, macam tu juga dia kena korbankan diri dia untuk ikut juga apa yang perlu dalam perkahwinan tu, ikut apa adat yang mana yang saya dah tetap, keluarga saya tetapkan, maknanya kena berkahwin di gereja dan sebagainya. Dan sehinggalah saya kata dekat dia, kalaulah kita ada anak satu hari ni pun, anak pertama besarkanlah cara Islam, dan anak kedua saya nak besarkan cara Kristian. Sebab saya tak mungkin akan ikut agama Islam, saya kata. Jadi saya nak tanya tuan-tuan lah, tuan-tuan perempuan ni, macam mana, setuju ke tak dengan syarat tu? Boleh? Setuju tak setuju? Tak setuju? Tak boleh bagi peluang? Mualaf ni baru nak belajar. Muslimat boleh? Muslimat semua kerai tengkok lah. Tak boleh lah? Tak boleh bagi can? Tuan-tuan dan perempuan, hikmahnya apabila saya berbincang dengan bakal isteri saya tu, dia bersetuju. Dia bersetuju dengan syarat saya. Tapi dia kata dia bersetuju dengan syarat saya, dan dia pun ada syarat juga. Syaratnya apa dia? Dia kata saya kena belajar bahasa Islam. Dan saya tanya, saya balik kata kat dia balik, kenapa saya perlu belajar? Saya bukannya nak masuk, saya bukan nak beramal dengan Islam, saya bukan nak ikut Islam pun, untuk apa saya nak belajar? Maka apa yang disampaikan pada saya tu ialah perkahwinan kami ni, perkahwinan yang bakal kami langsungkan itu, belum pernah lagi di kampung tu ada kahwin campur, kahwin antara dua kaum.
Kau tak kira lah Melayu dengan Cina ke Melayu India, tak pernah ada lagi. Yang semua kahwinan kampung tu semua Melayu-Melayu lah. Dan perkahwinan kami adalah perkahwinan pertama yang kita kata kahwin campur lah. Sama ada dijemput ataupun tak dijemput, dijangkakan ramai orang nak tengok hero Bollywood. Kan? Semua nak main tengok sebab ini tak pernah berlaku lagi. Maka memang betul apa yang berlaku. Lebih 1,000 orang, saya 1,500 orang. Ramai yang main. Penuh. Tempat nak angkat nikah pun penuh. Saya pula main lambat. Penuh. Jadi saya ni dinasihat lah. Jagalah ayat muka, dia kata. Nah, orang ramai. Semua nak main tengok. Nak angkat nikah. Nak angkat nikah dalam Islam ni, proses angkat nikah, Tok Qazi sebelum angkat nikah dia akan tanya soalan. Soalan simple-simple lah. Rukun iman berapa, rukun Islam berapa. Takkan yang tu pun tak boleh jawab. Dia kata, pergilah belajar. Belajar basic. Tak payah belajar banyak dah. Belajar basic lah pasal Islam. Jadi saya pun kena jaga juga maruah saya. Kan? Jadi mau tak mau, kita pun kata, okey tak apa, saya nak pergi belajar. Maka saya diperkenalkan dengan seorang ustaz. Ustaz Yusof Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Pusat Islam USM. Bukan calon-calon orang lah pergi jumpa pun. Jadi hari pertama saya pergi jumpa Ustaz Yusof, saya pun jumpa Ustaz tanya apa hajat. Saya kata saya datang nak belajar pasal Islam. Nak belajar pasal apa? Saya kata apa-apa je Ustaz. Saya pun tak tahu nak belajar pasal apa. Jadi dia pun duduk, dia pun cerita pasal Islam. Saya pun masuk dengan kiri, keluar dengan kanan. Kita tak fokus. Cuma ada satu dua benda yang menarik perhatian saya. Balik tu saya telefon girlfriend saya tanya dia. Yang ni apa dia, yang ni apa dia, apa semua. Jadi dia pun jawab. Bagi saya tak ada apalah. Saya tak ambil pot apa pun. Dan hari kedua saya pergi jumpa Ustaz Yusof. Ustaz Yusof duduk-duduk. Terus dia pun kata, hari ni kita belajar pasal kisah Nabi Isa AS. Jadi bila Ustaz Yusof kata pasal kisah Nabi Isa AS, saya jadi, apa Ustaz ni nak cerita pasal Tuhan aku pula. Yang saya tahu, istilah nama, orang Kristian panggil Jesus Christ, orang Islam panggil Nabi Isa AS. Istilah nama berbeza. Orang sama, Jesus Christ, Kristian panggil Jesus Christ, Islam panggil Nabi Isa AS. Hak ni saya tahu. Tapi yang saya tak tahu adalah adanya cerita Nabi Isa AS di dalam Quran. Hak tu saya tak tahu. Jadi saya pun kata kat Ustaz saya datang ni nak belajar pasal Islam, saya bukan datang nak belajar pasal Tuhan saya. Ustaz pula jawab, saya bukan nak ajar kamu tentang Tuhan kamu, tapi saya nak ajar kamu tentang Nabi saya. Saya jam. Masa bila pula Tuhan saya jadi Nabi Ustaz? Jadi Ustaz pun kata tak apa, duduk dulu, dengar dulu. Maka saya pun dengar dan saya dengan tekun. Sesi tu memang saya tekun, bagi sepenuh perhatian dengar apa yang Ustaz Yusof ceritakan. Dan saya mula buat perbandingan antara Islam ke Jesus Christ Kristian dan juga Nabi Isa AS dalam Islam ini. Orang yang sama, banyak persamaan. Kisah ni banyak persamaan. Boleh hidupkan yang mati, celak mata yang buta, menyembuhkan sakit penyakit kusta dan sebagainya. Banyak persamaan. Yang tak sama tu kakak hujung lah. Orang Islam percaya Nabi Isa diangkat ke langit awal-awal lagi, orang Kristian percaya disalib dan sebagainya, hari ketiga baru diangkat ke langit. Itu kepercayaan. Berbeza sedikit sebanyak atas situ. Hak lain hampir semua, hampir dekat-dekat, banyak persamaan. Jadi bila saya dengar kisah tu, saya terkejut. Dan apabila saya buat penilaian semula, saya rasa apa yang Ustaz Yusof sampaikan itu lebih mendekati jiwa saya daripada kisah yang saya tahu sendiri tentang Jesus ini dalam Bible. Apa yang Ustaz Yusof cerita lebih dekat pada kita. Maka malam tu tuan-tuan dan puan, saya susahlah nak tidur. Kan? Balik tu saya telefon girlfriend saya, banyak soalan. Saya mula tanya dia, kami bersembang sampai pukul 3 pagi. Dan saya pun mula tanya soalan kat diri saya ni. Ada benda yang tak kena ni saya kata. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, dalam saya cuba mengingati masa-masa lampau, apa yang pernah berlaku pada diri saya, tiba-tiba datang bayangan, gambaran apa yang berlaku pada saya ketika usia saya 8 tahun. Jesus sedang berdoa. Pada siapa Jesus berdoa? Maka terjawablah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan, cuba bayangkan, benda berlaku umur 8 tahun. Jawapan kita dapat umur 23 tahun. 15 tahun gap. 15 tahun tak dapat jawapan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya tak boleh nak teruskan cerita walaupun ada lagi cerita-cerita di sebaliknya. Saya kena berhenti di sini sebab masa kita pun dah singkat. Cumanya tuan-tuan dan puan, apa yang kami nak sampaikan di sini adalah
Inilah kehidupan seorang yang bukan Islam, di mana persoalan-persoalan mungkin ada timbul dalam hidup dia. Saya tak nafikan tuan-tuan dan puan, melalui kisah-kisah mereka memeluk agama Islam ni, macam saya kata tadi, hampir semua mereka ada jalan cerita masing-masing. Ada persoalan-persoalan timbul. Maka saya rasa, bagi kami di kalangan mu'alaf ini, percaya bahawa sebagai non-Muslim, dia ada banyak persoalan yang timbul dalam jiwa kita. Cumanya tuan-tuan, mereka tidak ada jawapan. Saya nak tanya, jawapan ada dekat siapa? Jawapan ada dekat siapa? Jawapan ada dekat kita. Tapi kita tak cerita kat mereka. Kita seolah-olah menyimpan jawapan. Kita seolah-olah menyembunyikan jawapan. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan, kita tak mahu satu hari nanti kita dipertanggungjawabkan. Islam ini agama yang untuk kita sebarkan. Kita kena sampaikan risalah Islam, walaupun sekecil-kecilnya apa yang Nabi buat, melalui akhlak kita, ikut pada kemampuan kita. Walaupun persekitaran kita mungkin tak ramai, tapi selagi mana kita tak dekat dengan mereka tuan-tuan dan puan-puan, mereka tidak akan bertanya hal dengan kita. Sebab bagi mereka kita jauh. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini majoriti orang bukan Islam, dia anggap agama Islam ini hanya untuk di kalangan mereka sahaja. Agama yang isolated, agama terasing. Urusan orang Islam, dia hanya apa-apa urusan di kalangan orang Islam, dia buat untuk dia saja. Contoh, bila berlaku kematian di kalangan orang Islam, kita ziarah. Kalau ada berlaku kematian orang bukan Islam di taman yang sama, kita kenal, kita tak ziarah. Anak yatim orang Islam, kita peduli. Anak yatim orang bukan Islam, kita tak peduli. Maka akhirnya jadi macam mana tuan-tuan? Satu istilah agung Islam, rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua, tenggelam. Dia tak nampak dah rahmat untuk semua dah. Rahmat untuk kita ajalah kita rasa. Kan? Kita tak tonjolkan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semua itu tak dapat. Rahmat ini bukannya hatta untuk manusia saja, hatta untuk haiwan sekalipun. Kita Islam ni bawa satu keberkatan yang cukup besar, tapi kita seolah-olah letak satu gap. Hanya di kalangan kita saja kita peduli banyak, dan di kalangan mereka kita tak peduli. Jadi inilah antara gap. Sebab tu orang bukan Islam, bila ada anak dia, ahli keluarga dia masuk Islam, dia takut. Kenapa dia takut? Dia takut bila dia masuk, hilang terus. Tak boleh dah nak main sini dah. Selagi ada macam-macam urusan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hajat kami, hasrat kami adalah seperti mana saya kata tadi, kita nak lebih ramai lagi umat Islam kita ni. Dah cakna benda ni. Jadi saya cuma nak cadangkan tuan-tuan, saya pun tak mau nak panjang sangat. Saya baru ni program di sinilah. Saya hari yang ketiga kot drive nak pergi ke masjid Gong Maksum. Masjid Gong Maksum. Tengah duk drive ni saya duk fikir apalah satu benda yang mungkin saya boleh kongsikan. Saya nak sampaikan pada pihak masjid, para jemaah, kalau boleh buat sesuatu di bulan Ramadan. Maka tiba-tiba Allah kurniakan satu ilham untuk saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, kalau bolehlah bulan Ramadan. So kami pernah buat benda ni dan kesan dia sangat luar biasa. Kalau boleh bulan Ramadan ni tuan-tuan dan puan-puan, atas nama masjid, sebaik-baiknya atas nama masjid. Kalau bolehlah beberapa orang di kalangan jemaah kita ke, ahli jawatankuasa kita ke, sempena Ramadan ini kita boleh bagi sesuatu buah tangan kepada masyarakat bukan Islam di sekitar kita. Sama ada di taman ke, di kampung ke, di jetih, di kedai-kedai ke, kita kena mulakan langkah. Kita mulakan langkah dengan bagi kat dia satu buah tangan kat dia, dengan kita menyebut bahawa kita main ni hasrat bersempena dengan Ramadan. Sebab Ramadan ini membawa keberkatan kepada kita. Dan Ramadan bukan bawa keberkatan untuk kita saja, malah untuk mereka. Dan ramai di kalangan orang bukan Islam juga boleh merasai kenikmatan Ramadan. Paling kurang pun dia dapat rasa nikmat juadah di bulan Ramadan, yang mana kadang-kadang juadah tu tak ada di bulan-bulan lain. Jadi ini antara tuan-tuan dan puan yang saya telah pun sarankan. Saya rasa kat 5 masjid, kalaulah kita boleh buat benda ni, tuan-tuan boleh lihat perubahan pada diri mereka. Mungkin kali pertama kita buat, dia akan menimbulkan pelbagai soalan. Dia kata masjid di Jertih ni abang terbiat ke apa? Dia kata tahun ni tu semua mai bagi sesuatu ni kan. Dia ni ada udang di sebalik mi ni kan. Jadi tak apa.
Itu perkara biasa, benda kita tak pernah buat, kali pertama kita buat, mestilah akan timbul syok, wasangka dan sebagainya. Tapi apabila kita dah buat satu kelaziman, bila kita tiap-tiap tahun kita buat, maka satu tahun kalau kita tak pergi, dia akan tanya, Haji, ini tahun tak ramai kasih apa-apa. Dia pula ditanya kita. Jadi kita nak bagi jadi benda tu satu kelaziman. Tuan-tuan dan puan, jadi itulah sedikit yang kami nak kongsikan sebelum akhiri. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, kami tahun ini setelah setahun berusaha, berjaya untuk menerbitkan satu buku titian perjalanan koleksi Travelog Mu'allaf siri 1, di mana buku ini mengandungi kisah-kisah mereka yang memeluk agama Islam. Ada 6 kisah, dan kami buat buku ni, penerbitan ini dalam bentuk bersiri, dan ini adalah siri pertama. Siri kedua sedang dalam penulisan, insya-Allah kami cadang untuk penerbitan bulan 6 nanti, dan siri yang ketiga hujung tahun ini nanti. Maknanya kira tahun ni kami nak terbit 2 buku. Di kalangan mereka memeluk agama Islam, ada yang di kalangan join program dan sebagainya. Dan salah satu kisah yang di sini adalah seorang muslimat yang berada di Besut. Dia asalnya Melaka, menikah dengan orang sini dan berada di sini. Sangat menarik kisah dia, di mana saya sendiri telah temu duga beliau untuk mendapatkan kisah-kisah. Dan alhamdulillah buku ni, tuan-tuan dan puan, kami dapat tajaan sepenuhnya daripada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Tajaan sepenuhnya. Jadi maknanya saya tak boleh jual buku ni kepada tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan nak beli pun saya tak boleh jual, sebab memang kita dapat tajaan penuh, maka kita bagi secara percuma. Masalahnya saya tak boleh bagi banyak. Saya cuma ada 2 naskah, kita print 500 naskah sebenarnya. Tapi saya program baru ni di KL, di Pulau Pinang, di Kelantan, dan sekarang ni di sini. Dan saya akan pergi ke Kuala Terengganu. Kita nak bawa jugalah, bawa tangan sikit pada masjid-masjid sana. Maka saya cuma hanya boleh bagi 2 naskah saja untuk sini. Maka saya rasa saya akan serahkan pada pihak masjid lah. Jadi sekiranya ada tuan-tuan dan puan ingin baca buku ni, boleh baca, dan kemudian mungkin serahkan balik pada pihak masjid untuk orang lain pula baca dan sebagainya. Jadi InsyaAllah buku ni, harapan kami sebenarnya, kami juga nak mengangkat mu'alaf-mu'alaf yang tidak didendang. Dari kisah ni, tokoh mu'alaf yang kisah pertama adalah Ustaz Abdul Malik, yang merupakan seorang pegawai di Jabatan Ahli Agama Islam Negeri Pulau Pinang, yang berkhidmat di sana lebih 30 tahun. Ribuan orang masuk Islam di bawah di tangan dia. Dan bagi kami sebagai sebuah pertubuhan yang melihat jasa-jasa dia, dan kami nak mengangkat kisah-kisah dia tu untuk peringkat lebih tinggi, agar ramai orang boleh baca dan boleh mengenali kisah-kisah mereka. Dan mudah-mudahan usaha ini dapat diteruskan dan dipermudahkan segalanya. Dan yang keduanya, tuan-tuan dan puan, seperti biasa kami ada bawa tabung untuk kerja-kerja dakwah kami, gerak kerja dakwah kami. Seperti mana yang saya pernah sebut sebelum ini juga, kami tidak ada dana daripada mana-mana pihak, dana-dana tertentu daripada mana-mana pihak. Maka kami banyak dana ni, keperluan dana ini adalah melalui program-program. Jadi sikit sebanyak sumbangan daripada tuan-tuan dan puan akan banyak membantu gerak kerja dakwah kami. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini juga memberikan boleh kembalikan kepada tuan-tuan balik dalam berlipat kali ganda lagi lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih sekali lagi kepada seluruh ahli jawatankuasa Masjid As-Solihin memberikan ruang peluang pada kami untuk berada di sini. Mudah-mudahan apa dikongsikan ini memberi manfaat, dan juga kepada Jahid atas ruang peluang yang diberikan kepada kami. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.